orang beragama lain yang kata Isa tolonglah kami tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Meminta bantuan daripada selain daripada Allah adalah dibenarkan di dalam syarak. Saya fikir tidak ada sesiapa yang mengingkarinya. Dalam banyak perkara lah dalam kehidupan kita, kita meminta bantuan daripada selain daripada Allah. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Mengajar kita untuk menyatakan dalam setiap kali solat kita dalam surah Al-Fatihah, hanya senya kepada Engkau kami menyembah dan hanya senya kepada Engkau kami memohon pertolongan, iaitu memusatkan meminta tolong hanya kepada Allah. Dalam masa yang sama, syariat membenarkan kita meminta bantuan daripada selain Allah. Ia dilakukan hatta oleh Rasulullah, hatta oleh para sahabat, minta tolong orang dalam banyak perkara. Maka sebab itu perlu difahami apakah maksud memusatkan meminta bantuan kepada Allah Ta'ala, iaitu apabila seseorang itu beriktikad dalam hatinya bahawasanya tidak ada yang dapat memberi mudarat, yang tidak ada yang dapat memberi manfaat melainkan Allah. Kalau kita minta bantuan dengan selain daripada Allah, yang salahnya apabila ketika kita meminta bantuan kepada selain Allah, hilang daripada iktikad kita bahawasanya walaupun dia bantu, dia hanyalah sebab. Dia adalah postman untuk menyampaikan yang sebenarnya datang daripada Allah. Daripada segi zahirnya, dia yang bantu kita. Tetapi daripada segi hakikatnya, dia hanyalah sabab ataupun dia hanyalah wasilah perantaraan untuk menyampaikan bantuan itu kepada kita. Pembantu kita yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbezaan iktikad satu orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman walaupun mulut dia meminta daripada selain daripada Allah, tetapi asasnya, foundationnya kukuh. Iaitu dia beriktikad bahawasanya yang dapat memberi manfaat dan yang dapat memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita memahami apa yang saya sebutkan ini untuk membezakan isti'anah, meminta bantuan yang dibenarkan dengan meminta bantuan yang tidak dibenarkan, maka dikembalikan kepada apa yang ditanya tadi. Apabila seorang itu menyebut aghisna, aghisna terjemahannya bantulah kami ya Rasulullah. Yang mengucapkan itu orang Islam. Maka apabila orang Islam yang mengucapkannya, kita kena tafsirkannya dengan bersangka baik berdasarkan akidah dia. Orang Islam jelas siapa Tuhan, siapa makhluk. Secara umumnya orang berdapat tahu etikad yang sahih. Maka begitulah juga dalam perkara ini. Apabila kita mempunyai sifat mudah mensyirikkan orang, maka terus kita akan meletakkan makna, sedangkan ia boleh saja diletakkan atas makna seperti yang disebutkan tadi, iaitu meminta bantuan daripada Rasulullah atas makna apa? Atas makna yang sahih. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tempat manusia seluruhnya akan meminta bantuan di hari kiamat nanti. Sehingga apabila setiap manusia datang kepada setiap Nabi, masing-masing mengatakan, aku tidak layak. Lastulaha. Dan apabila datang kepada Rasulullah, maka Nabi kata, ana laha. Aku adalah orang yang layak untuk menjawab ataupun menyempurnakan permintaan kamu, itu supaya disegerakan penghisapan. Mereka tidak dapat menahan lagi keperitan berada di padang mahsyar. Sebab itu apabila satu orang Muslim kata aghithna ya Rasulullah, maka dia ada dua keadaan. Satu, dia
bercakap itu dalam keadaan syauk. Syauk tu maksudnya dia bercakap seperti satu orang perindu bercakap. Sepatutnya aghithna ni ditujukan kepada orang depan kita. Tolonglah saya. Kita bercakap dengan orang di hadapan kita. Apabila orang itu tak ada depan kita, tapi kita bercakap seperti dia teringat kat mak dia. Mak, tolonglah mak, tolonglah mak. Memang dia tahu mak dia tak dengar dia cakap. Macam tu kalau pakai telefon baru dengar. Orang bercakap ketika itu apa yang kita faham pada ketika itu? Dia bercakap atas dasar syauk. Atas dasar apa? Syauk. Itu kita boleh maknakan perbuatan orang Islam bila dia bercakap aghithna ya Rasulullah atas dasar mengimajinasi tasawur ataupun rindu yang ada di diri dia bayangkan, maka dia bercakap kepada Rasulullah yang adalah hati dia. Maksudnya kasih kepada Rasulullah yang adalah hati dia, maka dia kata bantulah kami ya Rasulullah. Dan memang betul, manusia akan di hari kiamat nanti manusia akan kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah bantulah kami. Bantulah kami. Kerana tidak ada yang dapat membantu untuk lepaskan daripada kemurkaan Allah melainkan Rasulullah yang Allah berikan kemuliaan seperti itu. Dan orang Islam jelas. Orang Islam memang sangat faham bahawasanya yang memberi bantuan hakiki adalah Allah, tapi tidak salah untuk kita meminta bantuan daripada selain Allah sekiranya akidah itu benar. Satu perkara. Dia bercakap itu atas nama apa? Atas dasar syauk, atas dasar rindu, atas dasar imajinasi dia pada sesuatu yang ada dalam hati dia. Yang kedua, dia bercakap itu memang dia menujukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua keadaan. Yang pertama, satu orang itu berdiri di makam Nabi dan dia kata aghithna ya Rasulullah. Yang kedua, dia berada di kejauhan, jauh daripada makam Nabi dan dia kata aghithna ya Rasulullah. Kita pergi kepada masalah pertama, berada di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita bercakap dengan Nabi seperti bercakap dengan orang hidup. Bercakap dengan orang hidup ni kita menggunakan laras khitab, laras tuju cakap. Tuju cakap. Bukan kita guna laras kata nama ketiga. Tapi kita guna laras kata nama kedua. Maksudnya maksudnya kamu. Kamu. Jadi memang begitulah yang diajar oleh Rasulullah, bahkan bila satu orang menziarahi makam Nabi untuk dia membaca as-salatu wassalam misalnya. Alaika ya Rasulullah. Alaika, kita bercakap dengan lafaz ka. Bahkan ulama mengajar apabila kita menziarahi makam Nabi, kita jangan merasakan kita menziarahi orang mati. Bahkan kita menziarahi orang yang ada kesedarannya, ada sedar, mana mendengar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita mengucap salam, kita akan kata as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, al-anbiya ahya'un fi quburihim. Sesungguhnya semua Nabi hidup di dalam kubur-kubur mereka. Sebab itu bercakapnya itu seperti bercakap dengan orang yang hidup. Maka ketika seorang itu mengucapkan perkataan itu, maka dia bermaksud bahawasanya bantulah kami ya Rasulullah supaya Allah mengampunkan kami. Bantulah kami ya Rasulullah supaya Allah terima syafaat kamu dan memberi rahmat kepada kami. Atas apa-apa makna yang tidak ada unsur syirik pun sebenarnya. Kalau kita nak maknakan atas makna yang betul, memang boleh pun dan bahkan itulah makna dia. Dan daripada segi seorang itu mengucapkan aghithna ya Rasulullah dalam keadaan dia berada di kejauhan dan dia bermaksud bercakap terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu i'tiqad yang salah lah, yang disebut oleh ulama sebagai salah, iaitu apabila seorang itu beriktikad bahawasanya Nabi berada di mana-mana, dipanggil hadir. Nazir, Nabi melihat kita di mana-mana. Ada sebahagian yang mempunyai i'tiqad seperti itu. Kalau seorang itu mengucapkan aghithna itu dalam keadaan i'tiqad seperti itu, salah lah. Kerana yang bersifat dengan boleh mendengar apa sahaja yang kita bercakap adalah Allah. Yang berada di mana-mana dengan makna di mana sahaja. Bukan dia berada di mana-mana, tapi di mana sahaja kita berada, dia ada. Faham kan maksud dia? Itu Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum.
itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengucapkan seperti itu, maka hukumnya tak boleh. Kerana dia bukannya mengucap tu salah. Dia mengucap dengan kefahaman i'tiqad yang salah. Dengan i'tiqad yang salah. Maka dia salah pada ketika itu. Iaitu dalam istilahnya dia panggil hadir, nazir. Hadir berada di mana-mana, nazir melihat di mana-mana. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kalaulah dia beriktiqad, bercakap seperti itu, iaitu percakapan dia itu disampaikan oleh malaikat, maka ia masih lagi dalam ruang yang bukan melanggar border tauhid. Jadi setelah mendengar apa yang saya sebut, pelbagai kemungkinan, apabila satu orang Muslim melafazkannya, sudah tentulah kita tak boleh terus mengatakan dia telah jatuh dalam kemungkinan yang salah, kerana ada kemungkinan yang betul, melainkan kita pastikan apa i'tiqad dia. Maka menghukum secara pukal terhadap isu ini adalah salah dan tidak betul. Apatah lagi kalau yang mengucapkan itu hanya sekadar nyanyian dan dia pun tak faham. Dia pun tak faham apa yang dia nyanyikan, dia lagukan, dia seronok pada irama lebih daripada lafaz. Apatah lagi untuk kita menghukum terus sebagai syirik. Itu tidak, itu bukan begitu yang diajar oleh ulama dalam perkara menghukum syirik kepada seorang Muslim. Seorang Muslim, asalnya seorang Muslim adalah Muslim. Kita tak boleh keluarkan dia daripada daerah Islam, melainkan setelah ditahqiq dengan sesuatu yang pasti. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Satu